Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam untuk sama-sama kita syukuri dan kita sebarkan nikmat tersebut. Marilah sama-sama kita berniat iktikaf dalam masjid kita ini. Moga-moga keberadaan kita Allah Ta'ala berikan pahala, insya-Allah. Pada pertemuan yang lalu kita telah bincangkan bagaimana Nabi SAW pergi ke Syam mengikut bapa saudaranya Abu Talib dalam rombongan perniagaan, dan pertemuan baginda SAW dengan seorang paderi yang bernama Bahirah. Dan kita bincangkan juga berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW mengambil jalan untuk bekerja sendiri untuk mendapatkan mendapatkan nafkah untuk keperluan dia sehari-hari. Al-ibratu wal-'idhat, pengiktibaran dan pengajaran yang kita dapat daripada apa yang kita bincangkan pada pertemuan yang lalu. Yang pertamanya yang dibawa oleh tuan kitab kita ni, Al-Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, mengatakan bahawa hadis yang kita sebutkan berkenaan dengan pertemuan baginda sallallahu alaihi wasallam bersama Bahirah, terdapat banyak riwayat-riwayat di kalangan ulama-ulama sirah yang mengatakan bahawa adanya pertemuan, sabitnya pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Bahirah. Itu yang pertama. Yang keduanya, bagaimana Bahirah ataupun Buhairah mengetahui berkenaan dengan Nabi SAW, iaitu dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan apabila datang kepada mereka kitab daripada sisi Allah, menjadikan pembetul kepada apa yang ada bersama mereka. Jadi ayat yang kita bacakan tadi, kita pendekkan, syahid dia di situ, iaitu Al-Quran datang selepas apabila bersama dengan Nabi SAW, dan kitab yang datang dengan yang ada di kalangan yang sampai kepada mereka ni, Al-Quran menjadi pembenar kepada apa yang mereka dapat sebelum daripada ini, daripada kitab-kitab yang terdahulu, sama ada daripada kitab Zabur, Taurat dan juga Injil. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang didatangkan kepada mereka Alkitab, kitab yang terdahulu, ya'rifunahu, mereka mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam,
kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum, dan sebahagian di kalangan mereka, la yaktumunal haqqa, mereka menyembunyikan kebenaran, wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Kristian mengetahui berkenaan dengan diutuskan Nabi SAW, Nabi akhir zaman, dan disebutkan ciri-ciri Nabi SAW kepada mereka. Dan Allah Ta'ala sebut dia, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka kenal Nabi SAW seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah tanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Salam ni antara ulama di kalangan Yahudi yang masuk Islam. Umar bin Khattab tanya, ata'rifu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kama ta'rifu abna'aka? Adakah awak kenal Nabi SAW seperti awak kenal anak-anak awak? Qala na'am wa akthar. Abdullah bin Salam kata, ya, bahkan lebih pada itu lagi. Ba'athallahu aminahu fi samaihi ila aminihi fi ardihi bina'tihi fa'araftuhu. Abdullah bin Salam kata, Allah Ta'ala mengutuskan malaikat Jibril ke langitnya kepada utusannya di bumi, maka saya mengetahuinya melalui utusannya. Amma ibni fala adri malladhi qad kana min ummi. Adapun anak saya, maka saya tidak ketahui apa yang berlaku di dalam perut ibunya. Walaqad kana sababu islami Sulaiman al-Farisi. Okey. Jadi dia kata, Abdullah bin Salam kata dia kata, lebih pada tu lagi saya kenal Nabi Muhammad. Dia kata Allah Ta'ala mengutuskan malaikat Jibril alaihissalam, lepas tu beri wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, dan daripada nabi-nabi dan rasul-rasul ni ada kitab-kitab, dan saya tahu melalui kitab-kitab tersebut. Sebut Nabi akhir zaman ni macam mana, sifat dia, di mana dia akan berhijrah dan sebagainya. Kita akan baca akan datang bagaimana Nabi SAW bila musim haji, sebelum daripada berlaku hijrah, Nabi SAW didatangi oleh 6 orang di kalangan sahabat-sahabat di kalangan Khazraj. 6 orang. Nabi tanya, "Antum jiranul Yahud?" Adakah awak ni berjiran dengan orang Yahudi? Mereka kata, ya. Tak. Ulama kata, kenapa Nabi SAW tanya mereka begitu? Kerana ulama menyebutkan bahawa orang-orang Madinah ataupun Yathrib pada waktu tu mendengar cerita berkenaan dengan Nabi SAW sebelum mereka dengar ada orang yang bernama Muhammad mengaku sebagai Nabi. Mana sebelum Nabi Muhammad diutuskan atau diberikan wahyu, orang Yathrib ni pernah dengar dah berkenaan dengan Nabi akhir zaman. Dan orang Yahudi kata benda, kalau kamu bila Nabi akhir zaman tu berhijrah ke Yathrib, kami akan berbai'ah dengan mereka dan kami akan memerangi kamu, orang Yathrib, sekiranya kamu tidak beriman kepadanya. Mana mereka yakin. Dan orang Yahudi ni mari daripada seluruh pelosok dunia, yang mampu berhijrah, mereka akan berhijrah ataupun keluar ataupun berpindah daripada tempat mereka ke Yathrib, semata-mata nak tunggu penghijrahan Nabi akhir zaman. Gitu. Jadi orang Yahudi ni dia tahu dah maklumat. Orang
Kristian ni tahu dah maklumat berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih lagi daripada anak mereka. Seperti yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Salam. Mana kenal lagi, dia kata Nabi ni sebut suti-suti dah. Anak duduk dalam perut ni tak tahu pergi lagu mana. Tak, ikut muka ayah ke, ikut muka mak ke, tak, sempurna ke, cacat ke, tak tahu pergi. Tapi Nabi akhir zaman sebut dah orang dia macam mana. Bahkan disebutkan di mana ataupun ciri-ciri tempat akan diutuskan Nabi akhir zaman dan dia akan berhijrah di mana. Tahu dah kat mana Nabi akhir zaman akan berhijrah. Mereka orang Yahudi ni menyangkakan bahawa Nabi akhir zaman ni yang akan berhijrah ke Yathrib, Nabi akhir zaman ni berbangsa Yahudi, duduk rasa gitu. Sebab disebutkan terlalu banyak ciri-ciri Nabi akhir zaman dalam kitab-kitab mereka, terutamanya kitab Taurat. Terutamanya kitab Taurat. Jadi duk sangka gitu. Tiba-tiba bila mari Nabi akhir zaman berhijrah ke Madinah ataupun Yathrib pada waktu tu, orang yang berhijrah tu, Nabi yang berhijrah tu ialah di kalangan bangsa Arab. Bila orang Arab, dia pun dia ambil keputusan untuk menentang Nabi SAW. Sebab apa? Antaranya sebab bukan di kalangan Yahudi. Gitu. Baik. Dalam masa yang sama kita sebutkan perkara ni, bagaimana kita boleh melihat kisah keislaman Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi ni bukan daripada orang Arab, bukan orang Madinah, bukan orang Mekah. Dia ni orang Parsi. Sebab tu diberi nama Al-Farisi, orang Parsi. Parsi bukan seperti mana yang kita sangka ini. Parsi lebih besar daripada tu lagi jajahan dia. Jadi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bagaimana dia masuk Islam? Sebab apa? Tatabmu'ul khabar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi minal injil war-ruhban wa ulama'il kitab. Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bagaimana dia masuk Islam? Kerana apa? Kerana panduan daripada kitab Injil yang dia baca, dan dia tengok ciri-ciri dan sifat Nabi akhir zaman, dan panduan daripada pendeta-pendeta dan ulama-ulama di kalangan ahli kitab. Kerana Salman Al-Farisi ni disebutkan ada beberapa orang ulama yang dia berguru. Kerana Salman Al-Farisi dan keluarga dia asalnya mereka ni beragama Majusi, sembah api. Antaranya yang besar sekali Majusi ni sembah api. Jadi bila gitu dia rasakan dalam diri dia sembah api ni satu benda yang tak betul. Sekadar api saja tak boleh beri manfaat dan tak boleh beri mudarat. Bahkan orang terpaksa jaga api itu biar sentiasa menyala. Patutnya Tuhanlah yang jaga orang. Jadi dia rasa ragu-ragu. Pada suatu hari dia tengok, dia berkenalan dengan seorang pendeta yang mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi mula daripada situ dia belajar. Lepas tu dia memeluk agama Kristian ataupun agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Bila tok guru dia nak mati, tok guru dia wasiatkan, dia kata kalau tok guru mati, awak kena pergi berguru dengan orang ni. Dia pun guru dengan orang ni. Tok guru dia yang pertama ni dia kata akan lahir, sudah tiba masanya lahir Nabi akhir zaman. Jadi kalau awak nak lebih tahu banyak lagi, kena jumpa dengan tok guru ni. Mati tok guru dia yang pertama, dia pergi kepada tok guru dia yang kedua. Siapa tok guru dia yang terakhir? Dia kata
Tok Guru dia kata sekarang telah muncul Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman tu telah berhijrah ke tempat dia, dan tempat dia tempat sekian. Menyebabkan Imam Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dia turut apa yang disebut oleh Tok Guru dia, sehingga dia sampailah ke Madinah. Sampai satu tahap, pendekkan cerita, Salman Al-Farisi bila dengar dia ni bila sampai di Madinah, dia kerja sebagai tukang kait buah kurma. Buah tamar ataupun buah kurma ni dia tak lurus sendiri. Hak lurus ni hak yang buruk. Hak yang molek dia akan masuk di tandang. Maka sampai masa dia kena kerak, macam kena buat turun. Macam ke buah sawit lebih kurang. Kena sadap. Jadi kerja dia tu, satu hari bila dia tengah dia buat kerja dia tu, dia dengar ada pemimpin orang pemimpin Madinah bercerita berkenaan dengan Nabi. Dia kata ada seorang lelaki yang bernama Muhammad, dia mengaku dia ni Nabi akhir zaman. Tanda-tanda dia gini. Dan memang betul yang ada dalam kitab-kitab yang disebutkan oleh orang Yahudi. Dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat. Tapi masalahnya dia orang Arab. Orang Yahudi ni kata kita tak boleh beriman dengan orang ni sebab dia orang Arab. Bukan kehendak kita. Dan disebutkan tanda-tanda Nabi akhir zaman ni. Antaranya ada khatamun nubuwah. Ada tanda kenabian pada belikat Nabi. Jadi dia pun bila dengar gitu, siku dengan apa hak yang disebut oleh Tok Guru dia. Bila gitu, lalu dia pun cuba untuk tengok daripada uji Nabi daripada jauh beberapa kali. Antaranya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bawa satu bakul kurma, dia pun beri kepada seorang sahabat. Dia kata ni adalah sedekah. Ni adalah sedekah kepada Nabi SAW. Sahabat tu bawa beri kepada Nabi, dia kata ni sedekah. Nabi pun ambil kurma tu, Nabi pun bagi kepada orang ramai. Bagi kepada orang ramai. Dia kata kena dosa. Yang kedua, hari seterusnya dia bawa satu bakul kurma lagi. Dia beritahu kepada sahabat tu, bawa kurma ni kepada Rasulullah, dan beritahu kepada Rasulullah, ni kurma ni adalah hadiah daripada saya. Bila sahabat tu bawa kurma tu, dia kata, wahai Rasulullah, ni ada orang bagi hadiah kepada Rasulullah kurma ni. Lalu Nabi pun ambil kurma tu dan makan. Lepas Nabi makan, barulah Nabi bagi kepada sahabat-sahabat yang lain. Salman Al-Farisi tengok daripada jauh. Lalu dia kata kenalah dua ni. Lalu Nabi SAW satu hari Nabi berjalan bersama dengan sahabat-sahabat. Ada yang menyebutkan di pekarangan Baqi'. Tanda yang ketiga iaitu khatamun nubuwah. Tanda kenabian di belikat Nabi. Bila Nabi perasan ada orang sedang memerhatikan dia. Nabi ni kebiasaan dia pakai dua helai baju, dua helai pakaian. Yang pertamanya ridak, dan juga berapa segi? Ridak ni bawah ni panggil dia izar. Orang yang kita pergi buat haji yang ridak dengan izar. Jadi Nabi ni pakai ridak dengan izar. Izar ni macam kita mudah kita kata apa benda bagi kain ihram lah, lebih kurang gitu. Jadi Nabi pakai ridak dengan izar pada waktu tu. Bila Nabi perasan ada orang duduk memerhatikan dia, lepas tu Nabi pun sengeleng jatuhkan ridak dia. Yang Nabi bawa selimut tu ke atas ni, Nabi jatuhkan. Bila jatuh, Salman Al-Farisi tengok ada tanda kenabian Nabi akhir zaman di belikat Nabi. Lalu menyebabkan Salman Al-Farisi berjumpa dengan Nabi SAW untuk mengucapkan syahadah.
Tanda yang disebutkan oleh Tok Guru dia tu ada 3. Antaranya yang pertama dia kata Nabi akhir zaman ni dak makan ataupun dak terima sedekah. Sebab sedekah ni maknanya lebihan daripada hak orang tambuh sedekah. Yang keduanya Nabi akhir zaman ni menerima ataupun makan hasil daripada hadiah. Orang beri hadiah Nabi akan ambil, kerana hadiah ni bukan lebihan tapi daripada hati orang tu nak beri ke orang seseorang. Tak hadiah. Yang ketiganya adanya tanda kenabian pada belikat Nabi. Jadi 3 benda tu dia uji Nabi kena belaka. No, selain daripada sifat-sifat yang lain. Jadi Nabi Salman Farisi bila kena dengan benda yang disebutkan oleh Tok Guru dia, lalu dia pun masuk Islam. Nak kabarnya ialah tanda-tanda hak yang didapati oleh Sayyidina Salman Farisi ya, didapati juga dalam kitab-kitab sebelum daripada Al-Quran, iaitu Taurat dan juga Injil. Gitu. Akan tapi seperti yang kita sebut tadi, orang Yahudi tak terima benda ni. Tak terima batang tubuh yang bernama Muhammad berbangsa Arab. Tak, mereka terima, mereka percaya Nabi akhir zaman ni ciri dia hak ni 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 pun dia percaya. Sebab tu mereka mari daripada seluruh dunia hak yang mampu untuk menunggu Nabi akhir zaman. Tak terima sebab apa? Tak terima sebab seorang yang bernama Muhammad ni di kalangan orang-orang di kalangan Arab. Gitu. Baik. Isu yang kedua kita nak bahas pada malam ni ialah bagaimana Nabi SAW boleh khija bela kambing. Sedangkan kita sebut pada awal dulu Nabi SAW antara orang yang disayangi oleh pak saudara dia Abu Talib. Dan Abu Talib ni beri keistimewaan kepada Nabi SAW oleh kerana dia sayang lajak ke Nabi. Nabi boleh duduk atas singgah sana Abu Talib semasa dia memberi ataupun menerima tetamu ataupun tanpa dia duduk. Maknanya kalau Nabi duduk atas kursi Abu Talib ni, Abu Talib tak akan marah. Sama ada Nabi pergi sendiri duduk dia seorang ataupun masa Abu Talib duduk atas kursi tu, Nabi mari, Nabi duduk atas riba. Abu Talib tak akan suruh Nabi beredar. Tapi kalau anak-anak dia yang lain, Abu Talib pesan bawa dah, tak ada seorang pun yang boleh duduk di kursi ni. Tak ada orang yang boleh duduk kursi ni. Siapa saja di kalangan anak dia. Pesan dah, tak boleh. Tapi Nabi diberikan keistimewaan oleh Abu Talib. Satu. Yang keduanya kita tengok sepanjang perjalanan dakwah Nabi SAW, Abu Talib ni memang tak pernah putus membela Nabi SAW, walaupun sehingga perakhiran hayat Abu Talib dia tak masuk Islam. Dia tak menerima Islam. Tak. Sampai ke tahap tu. Maknanya orang-orang Quraisy ni, orang-orang Mekah ni nak buat jahat kepada Nabi, hak parak-parak tak boleh. Sebab apa? Adanya himayah ataupun penjagaan oleh Abu Talib. Kerana Abu Talib ni ibarat macam ke wakil rakyat lah. Ibarat kata wakil rakyat. Sebab apa? Abu Talib ni dia ada satu hari yang orang Mekah ni main ngaduha kepada dia. Macam ke ibarat wakil rakyat buka satu hari, siapa hari bersama masyarakat. Okey, daripada pukul sekian sampai pukul sekian, marilah rakyat dong dia nak ngaduha benda. Jalan rosak ke, dia susah tak ada duit ke, dia susah tak ada kerja ke, apa benda lagi, anak dia nak pergi sekolah kena diskriminasi oleh cikgu ke, contohnya, ataupun sebagainya, apa saja pengaduan. Barang dia kena curi dan sebagainya. Jadi benda gini Abu Talib buat kerja lama dah.
dan dia selesaikan masalah orang setiap pada hari-hari tertentu tu. Gitu. Jadi nak sebutnya, apa kita nak sebut, Abu Talib ni dia yang pertama jaga Nabi. Jaga dan juga membela Nabi. Dalam masa yang sama, dokkanlah Abu Talib dengan ketokohan dia, dengan kekayaan yang dia ada, dokkanlah Abu Talib cara makan minum Nabi. Tak munasabah. Kalau kita pun, mana katakanlah cucu duduk dengan toki, kok mana pun memang akan cara juga. Tak akan beri cucu ni atau anak saudara ni lapar. Tak akan. Tak akan jadi gitu. Sebab apa? Sebab kerana kita sayang kepada orang yang kita jaga tu. Ni setara kita. Abu Talib lebih lagi. Abu Talib lebih lagi. Dia menjaga Nabi ni lebih daripada ayah dia. Ibarat kata lebih daripada ayah. Sebab apa? Kalau dia sebagai ayah, kenapa anak-anak dia yang lain dia tak beri keistimewaan macam dengan Nabi? Siapa tahap apa dia tinggal anak-anak dia semata-mata nak ikut Nabi. Semata-mata nak ikut Nabi. Bela Nabi dan sebagainya, jaga Nabi. Lebih daripada itu lagi. Jadi Nabi SAW ambil sikap bekerja sendiri, ambil upah dengan orang untuk bela kambing, atau ambil upah bela kambing orang ni kerana apa? Kerana Nabi SAW dia nak apa? Dia nak apa benda lagi? Dia nak apa, nafkah hidup dia tu tak bergantung dengan orang. Dia boleh minta je. Dia boleh minta saja dengan Abu Talib, dia nak benda. Kalau ibarat macam ke budak hari ni, khabar je nak benda. Ayah nak benda, toki nak telefon. Toki pun pergi cocok piti lalu di ATM berapa ribu telefon. Anak dia kata hok yang baru-baru sikit ni Oppo Reno lagi 2,000 lebih. Tak apa barang toki beli. Contohnya nak masuk nak masuk universiti, toki nak belajar nak masuk universiti ni, pensyarah kata kena ada laptop. Toki tanya, dah laptop berapa? Hok gagah sikit toki nak assignment gini-gini ni berapa? 5,000. Okey, toki beli. Contohnya. Nak khabar dia. Nak khabarnya ialah Nabi boleh minta saja dengan Abu Talib. Benda yang dia nak, Abu Talib akan tunaikan. Dia akan tolak permintaan dengan Nabi. Ibarat kata gitu. Ulama sebut. Tetapi dia ambil perjalanan untuk dia, untuk bekerja sendiri, tak mengharapkan duit ataupun nafkah daripada Abu Talib pak saudara dia. Sebabnya Asyahid pengarang kitab kita ni dia kata kalulah kata bila dia bergantung harap dengan Abu Talib, maka sedikit sebanyak yang pertamanya apabila permintaan diminta oleh Abu Talib sesuatu perkara, sampai satu tahap dia akan rasa benda tu terpaksa dia tunaikan. Kita ambil contoh satu. Abu Talib pak saudara Nabi ni, satu masa dia minta Nabi SAW untuk slow dakwah. Untuk slowkan kerja dakwah Nabi. Sebab apa? Sebab pembesar-pembesar Quraisy ni bila pergi jumpa dengan Nabi, tawarkan macam-macam kepada Nabi, dia tawar puang. Dia jumpa dengan Nabi Muhammad, mu nak benda benarnya. Munduk dakwa mu ni Nabi ni mu nak benda. Mereka pergi jumpa Nabi secara personal. Beberapa orang di kalangan pembesar-pembesar Quraisy jumpa secara personal.
Dia tanya, Muhammad, kalau mu nak jadi pemimpin, tak ada masalah. Kita boleh latih mu. Kalau nak jadi pemimpin, nak jadi bos, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Presiden Mekah, kita boleh latih, tak ada masalah. Tak. Kalau nak harta, tak, kalau nak jadi orang kaya, tak ada masalah. Kita boleh kutip piti dengan orang kaya di Mekah ni, kumpul, lepas tu beri ke mu seorang. Beri ke mu. Tak, orang-orang kaya ni. Tak ada masalah. Hak ni toke emas, hak ni toke unta, hak ni toke barang tu, hak ni toke besar ni, hak ni jual kain ni, jutawan ni kita kutip biti dengan mereka. Siapa anda dapat duit tu kita beri ke mu, biar mu jadi orang kaya kali, tak ada masalah. Tak. Yang ketiganya dia tanya, Muhammad, kalau mu buat gini ni, mu nak nikah dengan orang puan comel ke? Nak tarik perhatian biar orang puan tertarik dengan mu. Mu cerita macam-macam hak pelik-pelik ni, Tuhan lah gitu gini ni, nak suruh nak ambil perhatian orang puan. Tak. Dia kata dia tak ada masalah. Kita akan cari orang puan hak yang comel sekali di Mekah ni, daripada nasab ataupun keturunan hak yang hebat-hebat bangsawan, kita pilih seorang, ataupun berapa banyak mu nak nikah, tak ada masalah. Kita bawa mu nikah lah ramai mana pun kita boleh sediakan. Tak. Ataupun dia kata mu cerita berkenaan dengan Tuhan, tiba-tiba mu jadi ketua. Tak. Ni sebab ke mu ada nyakit ke? Tak. Kalau kata ada nyakit, kita boleh cari tok pama paling hebat kali, doktor paling hebat kali, mari berobat sampai baik. Sampai baik. So, Nabi tolaklah ke dok. Bukan ni yang Nabi nak. Dok jadi dengan Nabi pergi jumpa ke Abu Talib pula. No. Dia cerita gini, Abu Talib pun oleh kerana orang-orang pembesar-pembesar ataupun bangsawan-bangsawan Quraisy ni minta dia sampaikan kepada Nabi, dan dalam masa yang sama mereka Abu Talib ni tak ambuh berlaku benda yang buruk kepada Nabi. Tak. Sebab apa-apa ni tak kira. Tak. Sebab apa-apa ni tak kira. Kalau kita tengok bila Nabi SAW nak berhijrah, apa hak yang berlaku pada waktu tu? Orang-orang Quraisy bersatu, atau setiap pemuda di kalangan suku kaum dia, seorang pemuda boleh 70 orang, aci boleh tetok belaka. Setiap seorang tu mesti tetok tubuh Muhammad. Tak. Mesti tetok tubuh Muhammad. Biar keluarga Muhammad dia boleh nak lawang. Sebab dia, sebab kalau dia lawang, dia berhadapan dengan 70 orang ataupun berpuluh-puluh suku kaum daripada Quraisy, ataupun daripada orang-orang suku kaum daripada Arab. Beliau boleh buat. Jadi kebimbangan yang dirasai oleh Abu Talib pergi selotok dengan Nabi, dia cakap pujuk Nabi supaya slowkan kerja dakwah, kerja menyampaikan Islam. Nabi kata, pak saudara, ayah, lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu. Nabi kata, ayah, kalulah puak-puak ni boleh kait matahari, boleh buat mari bubuh letak atas tangan kiri hamba, buat kait mari apa benda panggil bulan, buat bubuh di tangan kiri hamba. Kalau setara tu mereka boleh buat, kalau setara tu boleh buat, memang dia akan boleh buat. Nabi kata kalau setara tu mereka boleh buat, Nabi kata benda, saya juga tidak akan tinggal suruhan ataupun perkara ni. Au halaktu dunah, ataupun saya mati kerana menyampaikan Islam. Ini disebutkan oleh
oleh tuan kitab kita ni. Yang keduanya, sebab Nabi SAW hijrah sendiri ni kerana ni adalah aturan daripada Allah untuk melatih nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam sebelum Nabi SAW mendapat ataupun dilantik ataupun diberikan wahyu. Kerana apa? Kerana apa benda lagi? Yang pertamanya, Nabi SAW diberikan apa benda lagi? Kerja sendiri ni, memilih kerja sendiri untuk dia berdikari. Berdikari. Kerana orang yang nak menerima wahyu daripada Allah Ta'ala ni, tahap berdikari dia ni tahap tinggi. Maknanya bila bela kambing, dia bukan jangan kita mikir macam orang bela kambing hari ni. Bubur dalam gok, pergi ceruk rupuk, bawa kambing, bawa rupuk tu pergi makan, bawa rupuk dalam gok. Beli meh kedai, lepas tu cuah dalam gok dah. Bukan gitu cara dia. Orang Arab Badui, siapa lah sekarang, mereka bela kambing, bela lembu, bela unta ni bukannya macam ke bubur dalam gok kat tempat kita. Mereka eret kambing, bawa kambing mereka ni pergi tempat makan mereka. Pergi tempat makan, ragut rupuk gini. Lepas tu buat balik. Yang pertama, macam mana dia nak kawal ratus ekor kambing hak yang dia ada tu. Dia nak kawal macam mana ratusan ekor kambing ataupun puluhan kambing hak yang ada dengan dia. Tak ambuh wi dia, tak ambuh wi lari daripada kepungan. Nak jaga. Macam mana? Ada cara dia. Sebab tu di situ dia belajar macam mana? Cara nak tarik crowd orang ramai. Ni yang panggil crowd pula panggil. Macam mana dia nak menawang hati orang. Dia belajar dengan cara nak jaga ataupun nak kawal kambing. Satu. Yang keduanya, orang yang bela kambing setaya tu dia kena berani. Sebab apa? Berhadapan dengan serigala, berhadapan dengan waktu yang tak menentu, tempat yang tak menentu. Sebab padang ragut di negara-negara Arab ni, ia bukan macam tempat kita hijau gitu dah. Makanan kambing-kambing mereka ni hanya apa menonggim rupuk-rupuk ataupun tumbuhan-tumbuhan hak yang tumbuh celah-celah pasir, celah-celah batu. Jadi habis itu nak pergi cari kat lain pula, kena cerdik. Kena tengok keadaan ni, nak hujan ke, tengok ada tempat ada air ke. Jadi khibrah ataupun pengalaman Nabi untuk bela kambing ni terlalu banyak pengalaman yang dia boleh dapat untuk dia bersedia menjalankan kerja dakwah selepas pada ni. Sebab tu dia takut jumpa dengan orang siapa saja. Siapa saja hak yang dia nak akan dia jumpa, dia tak akan takut. Dalilnya Nabi SAW seorang diri jumpa dengan setiap kabilah, setiap kemah apabila sampai waktu ataupun sampai musim haji. Musim haji, Nabi akan buat kerja gi setiap kemah kabilah ni cerita pasal Islam. Nak dengar nak cerita pasal Islam? Nak. Okey, dia pun cerita gini ni. Setuju tak? Tak setuju. Tak apa, tak ada masalah. Pergi kemah lain pula. Begitulah kerja Nabi. Tak takut. Sebab dia telah dilatih oleh Allah Ta'ala dengan bela kambing. Berani dah. Kena keluar pagi. Mana hak yang jenis gini, tu memang tak akan takut .
Benda hak yang barang-barang dia tak akan takut. Tak, skill kehidupan dia tu banyak. Faham dia? Nak kena jaga kambing ni, kambing sakit perut lagu mana? Tak, kambing sakit perut sikit, mampu lah. Tak kena raya mampu. Tak. Jadi banyak benda hak yang ditimba oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dia baginda sallallahu alaihi wasallam apa lagi dengan mengembala dia. Jadi ini aturan daripada Allah Taala dan juga pilihan daripada Nabi SAW. Yang pertamanya untuk nafkah dia sendiri dan juga latihan untuk dia menghadapi hari yang akan datang untuk bebanang dakwah yang lain. Gitu. Tadi dia banyak benda, banyak jalan, banyak akak benda-benda berat, jadi menyebabkan Nabi SAW ni seperti mana yang disebut oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Asy-Syama'il, Nabi ni seorang yang kita kata bahasa Terengganu ni, dia ni tubuh dia katang. Bukan kita macam ke bodybuilder tu dah, tapi tubuh dia sasa, berotot. Sebab apa? Kerja dia hak yang sebelum tu memberikan kepada dia latihan, banyak jalan, banyak akak benda berat, sabar dan sebagainya. Gitu. Tadi kelebihan-kelebihan yang Allah Taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada apa lagi buat mengembala kambing. Yang ketiganya ialah dengan dia mengembala kambing ni akan timbul sabar. Faham dia? Nak counter kerenah kambing ni. Tak, macam mana? Takkan dia nak piak sama kambing tu. Tak. Ada cara dia nak kawal dan sebagainya, menyebabkan latihan sabar tu berlaku dan melatih Nabi SAW sebelum menghadapi orang-orang lain. Jadi sabar. Tak. Nabi ni akan jadi orang sabar bila menghadapi mereka yang dok dengar ataupun dok menerima dakwah Nabi SAW. Tak. Kalau ikut Nabi dok sabar masa Nabi SAW dakwah ke orang Taif dia tipu Nabi. Nabi pergi, dia kata nak terima Nabi, tiba-tiba mereka terima Nabi dengan batu dan juga makian. Darah habis tubuh badan Nabi. Kalau ikut tak sabar, malaikat yang menjaga bukit kata benda, wahai Muhammad, kalau mu nak suruh acuh buat Taif ni, minta aja. Aku akan ambil bukit Taif ni, biar hempak atas kepala orang Taif belaka. Dia mampu belaka mudah. Kalau ikut hati gitu dah habis, nyeceh darah. Bukan rebah macam rebah main bola, bukan macam rebah belanggar motor dah. Darah ni mengalir sampai satu tahap Nabi kesak darah Nabi. Kesak sebab Nabi tahu bahawa kalulah setitik darah Nabi jatuh ke bumi Taif ataupun mana-mana bumi, maka bumi itu akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nabi tak boleh gitu, Nabi kesak. Berlindung, Nabi berundur, Nabi berlindung di satu kebun kurma, kebun anggur. Malaikat tanya, nak benda? Nabi kata, aku tak berhajat kepadamu, tapi aku berhajat kepada Allah Ta'ala. Nabi pun doa kepada Allah Ta'ala. Kalau nak ikut gerang, mudah je. Malaikat yang jaga bukit kata gini-gini, ada salah wa'ah, gerang aku main tagur batu ni. Tapi oleh kerana latihan sabar apabila dia mengembala kambing ni berlangsung dan memberi kesan kepada kehidupan Nabi SAW dalam mengerjakan kerja-kerja dakwah Islam kemudian hari. Gitu. Jadi setakat itu saja perbincangan kita malam ni. InsyaAllah kita akan bertemu pada waktu dan masa yang ditetapkan ataupun yang diizinkan oleh Allah pada masa akan datang, insyaAllah. Dan ada lagi benda-benda yang menarik selepas benda ni, selain daripada kita bincangkan berkenaan dengan apa benda game, ibrah bagaimana Nabi memilih apa benda game
bekerja sendiri, dan akan datang kita akan juga insya-Allah bincangkan lembaran baru bagi kehidupan Nabi, iaitu macam mana bermulanya berpindah daripada bela kambing kepada nega. Lepas tu macam mana Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidatina Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.